Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar podcast Tok Mem Ada, Suara Sarawak. Dan bersama saya hari ini Nazrul Zawawi dan saya Aina Arni. Dan kita akan berkongsikan topik isu semasa yang berkaitan tentang fenomena panas melampau ataupun orang kata fenomena El Nino. Ya, betul tu Nazrul. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan selamat Hari Raya lah kepada Aina. Selamat kembali ke studio. Selamat Hari Raya juga Nazrul. Macam mana? Raya dan cuaca panas, okey? Okey, tapi berpeluh lah. Cair makeup saya. Yang penting kita sempat berjalan raya tu kan. Sempat. Dan kepada anda semua yang menonton kami juga, suka untuk kami ajak anda semua untuk like dan subscribe siaran ataupun saluran Suara Sarawak di YouTube, supaya kita boleh kongsikan lagi lebih banyak informasi ataupun boleh kupas lebih banyak isu-isu semasa kan. Benar-benar. Baik, dan bercerita tentang fenomena El Nino ni yang sedang dialami Malaysia, yang menyebabkan hujan berkurangan dan sekaligus berisiko mengurangkan paras air sungai yang merosot dan empangan menjadi kering yang dijangka berlarutan sehingga September kelak. Ya, betul tu Nazrul. Pendedahan kepada cuaca panas dalam tempoh masa yang lama, dia boleh memberikan kesan terhadap kesihatan seperti ruam panas, keletihan, kekejangan dan yang paling diketahui ramai, strok haba. Strok haba ni dia sangat bahaya kepada masyarakat, terutamanya golongan yang berisiko lah seperti kanak-kanak dan warga emas. Terbaru ni, ada satu lagi kes yang melibatkan seorang pekerja penyelenggara utility. Dia meninggal dunia kerana disyaki mengalami simptom strok haba di Jalan Peredam Sibu 7 Mei lalu. Nazrul ada dengar? Ada saya dengar akhbar. Lepas tu rakan mangsa dia melaporkan bahawa cuaca panas terik menyebabkan mangsa nekat untuk merendam di sungai berhampiran ketika berehat. Apabila selesai, beliau mengadu pening dan mahu hitam. Selepas itu, mangsa meminta rakannya mengurut badannya bagi menghilangkan rasa panas. Bagaimanapun, beberapa minit kemudian dia sudah tidak menyadarkan diri. Kes ini telah diklasifikasikan sebagai kes kematian mengejut. Kes kematian mengejut. Dan mungkin kita tahu juga tentang perkongsian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia yang mengatakan Sarawak antara negeri yang terkena suhu yang tinggi, sekitar 35 ke 37, iaitu di kawasan Mukah itu sendiri. Jadi ini mungkin boleh kita katakan sebagai perkongsian ataupun sebagai tanda peringatan di kawasan-kawasan lain untuk bersedia menghadapi bahaya cuaca panas ni, untuk mematuhilah segala saranan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Betul. Baik, Aina. Tapi Ya. sebelum tu, boleh Nazrul kongsikan bagaimana pengalaman Nazrul semasa beraya dan semasa panas. Cuaca panas ni. Okey, mungkin saya rasa samalah dengan situasi Aina tadi. Aina cakap yang dalam keadaan panas, berpeluh, tapi sebab kita nak raya kan. Raya pun setahun sekali. Alhamdulillah raya tahun ni tak mengejut. Dirancang. Tapi itulah bila apa yang saya perasan tahun ini, sebab sebenarnya kebelakangan ni, tahun ni kebanyakan rumah yang beraya yang saya ziarah, yang saya pergi berjarah ke Taman Sarawak, kita pergi, kebanyakannya mengidangkan air-air yang tidak bergas. Tapi tahun ini air lemonade kat Taman Sarawak, air gas kembali mengisi ruangan rumah-rumah orang semasa berziarah. Benar. Termasuklah rumah saya. Rumah yang dah saya tak pergi. Dalam 5 tahun macam tu, kita orang just hidangkan air yang si bergas kata orang. Biar gitu tiba-tiba sekotak air gas. Sabar. Hidang. Betul. Jadi sebenarnya saya tahu kan, mungkin kadang kita rasa macam terlalu panas ni kalau minum air gas sedap ni kan. Sejuk kan. Yelah, sebab air gas kan, jarang juga orang hidang tak letak ais. Kalau hidang tak letak ais tu susah. Nikmat dia tiada, ya kurang. Mungkin Aina sendiri macam mana nak kongsi macam mana menghadapi ataupun menjalani hari raya semasa fenomena cuaca panas? Hari raya sangat terasa panasnya lah. Dalam pagi raya, pagi tu pun memang dah panas. And then biasalah pagi-pagi
makeup cantik-cantik, baju cantik-cantik. Tak sampai petang pun. Tengah hari buka balik. Macam tu. Sebab terlalu panas kan. Jadi macam tu lah. Tapi banyakkan minum air lah. Banyakkan minum air. Sebab kadang-kadang saya perasan juga kadang-kadang tetamu yang datang di rumah kadang dia tak nak air gas. Dia nak air kosong. Air mineral, air kosong. Sebab dia rasa macam banyak lagi rumah nak pergi. Mungkin kering Air lekong. kering rekong kata sekarang. Okey, baik. Dan sebenarnya kita nak kongsi sedikit Aina. Kadang ada yang mitos cakap sebenarnya tak baik sebenarnya minum air sejuk semasa hari panas, cuaca panas yang melampau ni sebenarnya. Dan mengikut menurut daripada pakar dietik Hospital Sultan Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia UPM, iaitu Profesor Dr. Baraktun Nisa Muhammad Yusof berkata, pemilihan air sejuk ataupun ais ataupun masak tidak penting. Tetapi pengambilan air yang mencukupi itu yang penting untuk tubuh. Maksudnya tak kisahlah minum air sejuk ke air bermanis ke apa. Tapi yang penting adalah air yang mencukupi. Betul. Air yang mencukupi kata orang 8 gelas sehari. Tapi kalau cuaca panas ni kita lebihkan lagi. Lebihkan dalam 2 liter macam tu ke? Lebih lagi. Jadi untuk kita kekalkan hidrat lah dalam badan. Betul tak Aina? Betul-betul. Tapi walaupun kata orang yalah kita bila cakap tentang cuaca panas banyak kata orang consnya, banyak kekurangannya ataupun kelemahannya ataupun impak negatif. Sebenarnya ada juga impak positif. Betul tak Aina? Betul. Seperti yang kita lihat lah, terutamanya dalam dari segi perniagaan. Peniaga-peniaga air balang tu, dia punya jualan tu meningkat. Mungkin 2 kali ganda, lebih atau sebaliknya lah. Okey, dan yang saya ingat Aina, saya pernah buat satu tinjauan di satu minggu lepas tu kan? Minggu lepas di satu bazar, kira bazar. Rasa macam mana saya kasi tu? Ada, tapi Aina tak sebut poin tu. Ada, tapi Aina tak sebut. Maaf. Mungkin itu jualan air balang ni mungkin sehari dalam lebih 7 balang. Betul. You got the point. Okey, teruskan. Ya. Lepas tu yang meningkat tu jadi berapa Aina? Jadi berapa? Dia meningkat jadi berapa balang? Biasa. Dia katalah hari tu sebelum ni hari biasa dalam 5-6 balang macam tu. Tapi bila cuaca panas ni dia lebih kepada 7 balang. Mungkin sampailah 10 balang kot. Sehari. Sehari. Sebab cuaca panas kan. Cuaca panas. Biasa cuaca panas dan kering ni orang ramai dia akan mencari air untuk membasahkan tekak. Itulah yang kita katakan sedikit side positif. Dan mungkin ada lagi Aina nak kongsi? Ada. Okey, silakan. Bukan sahaja manusia apa semua tu. Dalam sektor pertanian pun cuaca panas ni dia baik tau. Dia memberikan kelebihan. Contohnya dalam penanaman tumbuh-tumbuhan lah. Dia boleh menghasilkan tumbuhan yang berkualiti tinggi dan lebih banyak. Terutamanya ketika cuaca panas. Ada beberapa tumbuhan lah yang sesuai dengan keadaan panas ni. Betul. Dan sebenarnya ada beberapa pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga dah berkongsi dah kan Aina. Dan mengkongsikan tentang apa yang perlu dilakukan semasa cuaca panas ni berlaku ataupun semasa kita berdepan dengan cuaca panas ni. Dan antaranya Aina adalah untuk keluar daripada kawasan cuaca panas ataupun pancaran terus daripada cahaya matahari. Maknanya katanya kurangkan berada di luar lah. Kurangkan aktiviti fizikal di luar lah. Betul. Lepas tu mungkin yelah kalau boleh jangan ada aktiviti fizikal yang berat seperti jogging pukul 12 tengah hari. Kalau itu saya rasa saya rasa belum pernah lagi saya jumpa orang jogging terik panas 12 tengah hari. So ada jogging 12 tengah hari. Dan sebenarnya melonggarkan pakaian ataupun tanggalkan pakaian yang ketat dan tebal. Bukan tanggalkan pakaian lah. Maksudnya kurangkan tak? Kurangkan lah. Tapi janganlah pergi jogging pakai jubah. Janganlah. Pakaian sesuai. Guna maskot tiba-tiba kan. Janganlah. Okay. Dan sebenarnya berehat di tempat yang teduh juga dianjurkan oleh pihak KKM. Ya, betul. Contohnya tinjauan minggu lepas jugalah. Orang yang bekerja di lapangan tu kan sudah dah dengan cuaca panas. Diorang ada jugalah kongsi sedikit sebanyak bagaimana persediaan mereka menghadapi cuaca panas ni lah. Contohnya diorang diorang dah sediakan bergelen-gelen air untuk
dia orang sendirilah. Kegunaan dia orang sendiri. Untuk minum lah. Untuk minum lah. Dan sebenarnya ada juga saranan untuk minum air secara kerap setiap 15 minit. Ini kena dengar betul-betul lah. Minum air secara kerap setiap 15 minit. Bukannya turun minum di kedai kopi setiap 15 minit. Ni setiap 15 minit minum sahaja. Sebenarnya nak bagi kita bagi kita kadar air yang mencukupi lah dalam badan kan Aina. Dan Lebih tak apa, janji jangan kurang kan. betul.